Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Minggu ni asyik jumpa lagi je. Apa? Bertemu lagi. Bertemu semula. Bertemu semula. Seminggu sekali. Macam biasalah seminggu sekali kita akan baca buku lah. Baca buku dan bacakan untuk anda. Sebab kita bukan nak jual buku je, kita nak ajak baca buku. Kalau beli buku je tak baca, bukan tak boleh, boleh lah juga. Sama lah juga kan. Rugi. Tapi rugilah. Paling-paling baca macam mana, minima orang baca buku pendahuluan, isi kandungan minimum. Jangan tak buka langsung lah. Lepas setahun selepas tu baru buka balik. Pendahuluan dengan isi kandungan. Tu kena tahu. Sebab mungkin kita tak perlu baca sekarang kan. Kita dah tahu ni isi kandungan dia. Nanti 10 tahun lepas tu, 10 tahun tak ada 10 tahun kan, 5 tahun ke 2 tahun ke, baru teringat ni aku ada, baru jumpa masalah yang memerlukan kita buka buku. Ni aku ada buku ni, aku teringat ada buku ni, baru kita boleh buka. Setengah-setengah buku tu tak perlu kepada kita immediate baca pun. Kita kadang beli tu sebagai untuk rujukan. Pun kadang buka, ni aku ada buku pasal ni, aku kena baca ni. Baca bab, yalah benda bab 3. Bab 2 macam mana? Takut tak faham lah. Baca bab 2, bab 1, lala habis tu buku. Tiba-tiba kan. Dia macam itulah, bila ada masalah, kita akan cari penyelesaian, lepas tu kita akan baca buku. Macam yang aku cerita, aku rasa aku cerita minggu lepas kan. Buku pasal para sahabat Dr. Mazhar yang aku baca dari mula sampai habis satu hari. Sebab nak cari pasal something. Itu sebab dia. Tak ada nak buka-buka, tak tahu kat mana kan. Tak tahu kat mana. Tak, mula-mula buka, ada ceritanya. Dah baca. Baca dari awal tengok macam mana. Apa sebab jadi macam ni. Dia benda tu kesinambungan kan. Kerana ada bab tu ada certain phrase yang kita tak faham, nak kena tengok balik yang depan. Antara cara mengajar yang bagus kan. Macam aku tengok video-video motivator ni lah. Dia kata kalau kau nak betulkan enjin, kau cerita enjin tu dulu. Nak betulkan enjin, cerita enjin. Contoh nak betulkan enjin motor, kau tengok dulu enjin motor tu. Lepas tu baru kau bila kau dah tengok enjin motor, baru kau faham, aku kena ada screwdriver, aku kena ada spanner. Tak adalah nak belajar spanner dulu, tak ada nak belajar screwdriver dulu baru boleh tengok enjin. Tengok enjin terus. Macam itulah lebih kurang. Panjang pula kan. Panjang ke? Tak panjang lah. Panjang. Tak apa, hari ni punya topik pun pendek kan. Macam biasalah kalau nak beli buku, ada dia punya link untuk katalog. Ada buku-buku baru tu, tengoklah tu buku-buku baru tu. Dan kita dah mula expand ke genre-genre yang berbeza. Dan apa lagi? Jangan lupa like, share, subscribe. Bab 3, cerita taubat yang besar. Ni cerita. Kita nak bercerita. Siapa yang cerita? Buku nak bercerita tapi kita tolong ceritakan. Marilah aku bawakan sebuah kisah taubat yang agung. Muka surat 24 Muka surat 24. Yang ada buku tu muka surat 24. Marilah aku bawakan sebuah kisah taubat yang agung daripada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ma'iz bin Malik al-Aslami telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku telah berzina. Sesungguhnya aku menginginkan engkau supaya membersihkan diriku." Lalu baginda berpaling. Ni Ma'iz ni cerita biasa orang kata asbab nuzul ayat rejam. Ya. Kan?
asbab nuzul ayat rejam? Tak tahu tak. Tapi cerita ni cerita popular kan yang datang jumpa Nabi kata nak minta hudud kan. Tapi kita baca dulu lah. Macam ada lain daripada yang kita selalu dengar. Pada keesokan harinya Maiz telah berjumpa. Bukan Maiz tu Majlis Agama Islam Selangor. Ni lain. Ni lain. Kalau ada yang ada buku dia tulis tu MAIZ. Maiz telah berjumpa baginda lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Baginda berpaling lagi bagi kali kedua. Seterusnya baginda membawanya ke hadapan semua orang lalu berkata, apakah kalian fikir akalnya waras? Mereka berkata, sesungguhnya dia ini cukup akalnya, iaitu di antara orang-orang yang baik-baik di kalangan kami. Maiz telah mendatangi baginda pada kali ketiga lalu dia dibawa kepada kaumnya dan ditanya kepada mereka tentang kewarasan akalnya. Lalu mereka berkata bahawa diri dan akalnya waras. Lalu pada kali keempat kedatangannya pula telah disediakan untuknya satu lubang lalu dia pun direjam. 4 kali pengakuan. Macam mana sebab simbolik 4 saksi. Nampak macam simbolik 4 saksi. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah diriku. Baginda telah berpaling. Pada keesokan harinya dia berkata lagi, wahai Rasulullah, mengapakah engkau berpaling dariku? Kemungkinan engkau telah menolakku seperti mana engkau telah menolak pengakuan Maiz. Demi Allah, sesungguhnya aku ini hamil. Maka baginda berkata, tidak, pergilah engkau sehingga engkau bersalin. Yalah, takkan nak masa-masa mengandung tu kan. Ni kira boleh anak tu tak salah. Ni kira Nabi ajar jugalah kot cara step by step kalau nak laksanakan hukum ni wuduk ni Pun kalau tengok cerita ni, Nabi tak suka kita cakap pasal dosa kita. Macam apa kata tadi, macam contoh kisah yang kita selalu dengar sebelum ni, bila seorang tu mengaku dia mengaku zina kan, Nabi kata, yang kita selalu dengar sebelum ni, Nabi kata, oh mungkin kamu bukan tu, kamu hanya usik-usik pegang kan. Kisah yang sama ke macam mana? Bukan kot. Kira orang yang lain ke? Orang yang lain rasa. Sebab Nabi rejam ada 2 instances kan. Nabi rejam orang. 2 instances. 2 contoh Nabi rejam orang. Apabila dia telah bersalin, dia telah datang bersama seorang anak kecil di dalam bungkusan kain lalu berkata, inilah anakku, sesungguhnya aku telah melahirkannya. Lalu baginda berkata, pergilah engkau dan susuilah anak ini sehinggalah anak ini bercerai susu. Apabila anak tersebut sudah bercerai susu, dia datang bersama anak kecilnya yang memegang serpihan roti di tangannya lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini telah bercerai susu serta sudah boleh makan makanan biasa. Lalu anak kecil itu pun diserahkan kepada salah seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin. Seterusnya diarahkan supaya digali sesuatu lubang dan diletakkannya sehingga ke paras dada perempuan itu, lalu diarahkan orang lain supaya merejam perempuan itu. Nampak? Ini pun penting ni. Anak tu diserahkan kepada salah seorang dari kalangan muslim. Kan? Jangan kita duk kata dia anak zina bagai. Anak tu tak salah. Anak tu tak salah. Ini mak bapak dia yang buat salah, kita duk kutuk anak dia. Apa anak dia buat salah? Anak dia tak buat salah apa. Masalah pembuangan anak ni kan, antara puncanya sebab tu lah. Pandangan-pandangan, anggapan-anggapan orang masyarakat kan, menyebabkan orang yang dah terlanjur ni memang dia tak nak, takut malu tu. Takut malu tu sampai anak tu pun dia tak nak orang tahu macam tu. Yalah, kalau kita bayangkan fitrah seorang ibu, takkanlah dia nak buang anak dia kan. Bayangkan betapa dahsyatnya tekanan perasaan mak tu, dia nak buang anak dia. Walaupun yelah dia buang, tapi bayangkan tekanan perasaan dia tu. Kita pun bukan nak kata supaya masyarakat menganggap normal benda ni, bukan. Cumanya kena buka minda dan memahami sikit. Kena ubah cara faham kan bab benda ni kan. Mungkin tak semestinya dia berzina. Kalau dia jadi mangsa, kita tak tahu.
dia jadi mangsa. Kadang yang mangsakan dia orang-orang besar, tak boleh memang orang anggap suci. Apa dia boleh kata? Ni banyak tengok, kalau banyak tengok cerita-cerita India banyak macam ni lah, cerita-cerita Tamil kan. Banyaklah macam ni, menteri-menteri cerita Tamil tu lah. Bukan menteri Tamil sekarang, menteri cerita Tamil tu. Bukan kerajaan India sekarang punya menteri. Kan ada orang ni pula tak dalam cerita tu pun macam sebelum ni aku pernah tengok berita ke apa, macam artikel tak ingat. Sebab ada satu organisasi ke ataupun pihak kerajaan tak tahu lah. Dia mencadangkan, bukan cadang pun, dah buat dah pun, satu pusat apa benda, nama benda tu, tapi untuk orang-orang yang terlanjur ni, yang anak dia ni dia tak nak, dia letak kat situ kan. Aku tengok ada setengah komen tu macam jawapan negatif tu, oh ni nak menggalakkan orang berzina lah ni. Aduh. Bukan nak menggalakkan orang berzina. Kadang dia ada anak, kita nak selamatkan anak tu. Kan mak tu sesuai tak nak jaga anak tu? Dah tentulah tak sesuai. Pun satu lagi, bila dia terlanjur tu kan, dia mungkin dia rasa tu kan, dia tak boleh jaga anak ni kan. Takkan dia nak bagi depan-depan orang. Itu dah macam buka dosa sendiri. Tak boleh. Nabi tak suka. Salah satu alternatifnya orang buat satu pusat macam tu kan. Paling-paling bukan diletak dalam kotak. Bukan diletak dalam longkang, tempat sampah. Ada tempat yang sesuai untuk diletak. Bukan nak kata zina tu bagus, tapi kita bukan hidup dalam dunia yang perfect. Kita bukan hidup dalam dunia yang perfect. Khalid bin Al-Walid pun mengambil seketul batu lalu dilemparkan ke kepala perempuan itu sehingga terpeciklah darah ke muka Khalid sambil mengeji perempuan itu. Apabila baginda mendengar Khalid mengeji perempuan itu, baginda berkata, Nantilah dulu wahai Khalid, demi sesungguhnya yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Jika bertaubatnya orang yang zalim, maka diampunkan dosanya. Kemudian perempuan itu pun disolatkan dan seterusnya dikebumikan. Yalah, meninggal. Sebab jangan, sabar dulu. Jangan kata macam-macam. Kan macam cerita arak tu kan, ada sahabat Nabi tu minum arak, asyik kena tangkap dia pasal arak kan. Lepas tu ada orang kata, teruklah teruklah member ni asyik. Kan siapa pukul-pukul kan. Bawa banyak kali lah kena tangkap pasal arak dia ni. Nabi kata jangan. Aku tahu dia sayang Allah, dia sayang Nabi. Jangan nak cakap dulu. Jangan. Sebab tu kita jangan cepat sangat. Mungkin ni kesalahan dia yang first time. Dia tak tahu umur 16, 15, mana dia tahu apa. Kan memanglah 16, 15 sekarang banyak benda yang dia tahu, tapi dia tahu apa pasal. Yelah, ini macam mana, ini first time dia kena bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Kan? Tanggungjawab yang besar atas apa yang dia dah buat. Dia pun seram. Macam sahabat-sahabat ni, kita tengok kisah macam ni kan. Sahabat minum arak, macam ni sahabat lah ni kan. Bukan sahabat lah. Zaman Nabi tu ya. Sahabat berzina kira. Walaupun diorang sahabat, generasi terbaik, memang tak ada apa generasi terbaik kan. Kita bukan hidup dalam dunia yang perfect, ideal. Kita tak hidup dalam dunia yang ideal. Itu je. Sabar dulu, relax dulu. Walaupun macam tu lah, sabar-sabar. Kita jangan nak cepat sangat. Jangan cepat sangat nak hukum kan. Kadang kita benda-benda macam ni kita cepat kan. Cepat sangat. Tapi kadang ada benda yang pun besar juga sebenarnya, tapi kita mana remeh kan. Ini baik. Contoh apa? Ada member tu riba. Benda yang biasa, beli luasa. Tak ada pula kita. Ini tak apa punya labelan dan carutan yang biasa orang bagi kan. Tak adalah kan rasuah. Rasuah tak cerita lah. Ya, orang-orang politik marah. Rasuah ni banyak bentuk. Kita kadang rasuah pun banyak bentuk. Ni nak kata rasuah ke macam mana? Banyak benda yang halus-halus. Benda halus. Nampak macam bukan rasuah. Tapi bila kita analyse
fikir balik, masuk dalam lagi. Boleh masuk dia ni sebagai rasuah. Dia kalau dah fikir baru masuk, tak apa. Ini dah fikir pun macam masuk. Macam kena tu. Ni bab rejam ni kan, satu benda aku macam kan rejam hukum yang masih valid kan. Dia hukum yang valid. Yang valid lagi kan. Rejam sampai mati. Jangan sampai mati lah Ya, hukum. maksudnya rejam macam orang kan dia rejam ni kan batu kecil kan. Macam berapa lama tu sampai dia mati, pesalah tu mati tu. Tak tahulah, aku tak pernah terlibat dalam hukum rejam. Even dekat Arab Saudi ni saya ada jalan ke rejam? Ada rasanya, cuma tak tunjuk lah. Tak silap aku tak tunjuk. Tak tunjuk? Pancung tunjuk. Tak tunjuk macam mana orang nak baling kau? Kan rejam Adalah, tu ada ni lah kot. Apa, jawatan kuasa baling. Oh. Aku tak tahu lah. Sebab tak pernah tengok. Aku pancung tahulah kan. Yang aku tahu ada pancung. Yang aku tahu ada pancung. Sebat kat Aceh lah, kat Arab Saudi pun aku tak tengok ada sebat. Ya. Kat Aceh memang ada lah. Kat Aceh kan ada yang model tu. Kan minta sebat, dia minta sebat. Dia bukan Islam tapi dia minta sebat. Oh ya ke? Kat Aceh memang aku pernah waktu akan kelas aku pergi Aceh buat program kan. Kebetulan pula kat masjid tu ada pula dilaksanakan hukum sebat kan. Dia ramai-ramai rakam, tunjuk. Memang kat sana masih buatlah benda tu pun kena blur tau muka. Kena blur, tak boleh tunjuk. Kita kena pelihara dia punya aib tu. Macam ni kan. Kalau boleh Rasulullah, kalau boleh tak nak. Sebelum Macam boleh tak dia nak. tak nak apa orang mengaku buat dosa tu kan. Tapi Bila pun kan ada cerita kan. Yang sahabat rejam seorang yang buat zina ni, lepas tu Nabi kata, kenapalah kau tak tutup dia punya, kenapalah kau tak tutup dia punya aib ni. Oh ya. Yang dia bukan mengaku kat Nabi ke macam mana? Tak silap dia bukan mengaku kat Nabi. Aku pun tak ingat hadis tu yang full macam mana, tapi sahabat rejam, Nabi kata kenapalah kau tak tutup aib dia. Dan nampaknya macam tu. Sebab hukum nak rejam ni, hukum zina ni, banyak dia punya syarat tu. Kan 4 orang saksi. 4 orang saksi, lebih dari saksi-saksi yang lain. Benda lain 2 je. Ni kena 4. Ataupun pengakuan. Pengakuan pun Nabi minta 4 kali. Kan? Bukanlah Nabi minta, nampaknya macam kena 4 kali. Macam pengakuan kan. Kalau aku rasa bersalah tu, orang pergi mengaku kan. Mengaku tengok macam kita kalau Nabi suruh balik kan. Kalau orang-orang biasa lah, ini sebab sahabat dia mungkin rasa bersalah betul kan. Kalau orang lain mungkin Nabi apa dah macam apalah, kalau dah Nabi kata pergi balik. Tapi macam boleh tutup lah balik aib tu. Apa lepas tu kalau pengakuan kalau ada bukti qarinah kan, bahasa qarinah mengandung macam yang tadi pun Nabi bagi bersalin dulu, bagi cerai susu dulu, relax sabar-sabar kan. Nampaknya aku tak tahulah, ni mungkin pandangan kontroversi lah. Nampaknya macam zina ni seboleh-bolehnya jangan dihukum. Biar dia suruh, biar diam je. Itu dosa peribadi. Macam Nabi nak kata tak payah cerita. Nampak macam Nabi pun tak nak hukum orang zina ni. Biar diam. Kau balik je. Kan macam Mak Is tadi pun dia mengaku, Nabi kata balik. Aku tak nak dengar. Kan? Gila apa kau ni? Kau gila ni. Nabi pun kalau boleh tak nak. Tapi kita apa? Dia kalau pistol, orang putih kata trigger happy. Cepat je nak tembak kan. Ini orang kita cepat je nak sebab, cepat je nak rejam. Issues dekat issues kita dulu kat Malaysia. Baru tahun ni yang seorang ni pergi pasal semburit. Yalah. Kes kan. Boleh pula buat video. Apa tujuan dia? Tak ada rasa malu. Macam mana?
Aku pun tak faham lah video tu video macam mana. Asal nak buat video? Kan? Aku tak faham lah. Bayangkan kau dengan katalah suami isteri nak berhubungan. Takkanlah nak ada kamera. Untuk apa ada kamera? Kalau Nak tengok balik ke macam mana? Nak nilai prestasi ke apa? itu kalau dia rasa, contohlah kalau isu yang tu kan, kalau dia rasa dia teraniaya betul, kalau andailah dia betul-betul teraniaya kan, dia tak mampu melawan ke apa kan, walaupun nampak pelik kan, perlu ke sampai nak pergi sebar apa buat video sebar kat rumah? Boleh je pergi pihak berkuasa untuk hantar kat pihak berkuasa lah buat aduan macam tu kan. Viral ni untuk apa? Satu nampaklah dia ada tujuan tersendiri, yang tu lagi betul ke boleh terfikirlah. Macam tak ada rasa tak ada rasa malu langsung. Faham tak benda tu? Sorok. Sorok. Janganlah cerita kat semua orang. Benda tak perlu cerita kat semua orang. Kan? Sama lah macam jumpa duit kan. Kalau jumpa duit tak payah cerita lah. Kan? Jumpa duit, cakap dengan pihak kuasa, tak payah cerita dengan ramai-ramai orang. Ramai orang nanti dia kata, aku jumpa RM10,000. Itu aku punya RM10,000. Mana nak tahu? Cerita dengan pihak kuasa je. Rasanya boleh sambung ni. Boleh sambung kan? Taubat bakal menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Muka surat 28. Dua subtopik hari ni. First time dua subtopik. Sebelum ni satu subtopik. Satu topik kadang dua kelas. Dua sesi kan. Ketahuilah wahai saudara dan saudariku sekalian yang menginginkan pengampunan Allah terhadap dosa-dosanya yang terdahulu, bahawa Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu akan menghapuskan segala jenis dosa-dosa kalian yang terdahulu seandainya kalian kembali dan bertaubat kepadanya, dan diikuti pula taubat kalian itu dengan perasaan penuh penyesalan dengan perbuatan-perbuatan kalian itu. Ni yang minggu lepasnya apa? Syarat-syarat taubat tu. Tengoklah video yang lepas, kita tak nak ulang lah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang keislaman Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni sahabat besar. Ketika Allah telah mencampakkan Islam di dalam hatiku, aku telah pergi menghadap Nabi SAW. Lalu aku telah berkata kepada beliau, tadahkanlah tangan kananmu kerana aku ingin membai'ahmu, berjanji taat setia kepada baginda. Lalu baginda Nabi pun menadah tangan kanan beliau. Lalu aku pun menggenggam tanganku. Lalu baginda berkata, kenapakah dengan kamu wahai Amru? Nabi dah ulur tangan. Amru kata, tak nak. Sekejap. Aku nak ni dulu. Lalu aku pun berkata kepada beliau, aku ingin membuat syarat. Baginda pun bertanya kembali, kamu mahu mensyaratkan apa? Aku pun berkata, aku mahu diampunkan dosaku. Baginda pun berkata, apakah kamu tidak tahu wahai Amru, bahawa sesungguhnya Islam itu bakal menghapuskan segala perkara yang terdahulu, sesungguhnya hijrah itu bakal menghapuskan segala perkara sebelumnya, dan haji itu pula bakal menghapuskan segala dosa sebelumnya. Nampak tu. Taubatlah. Hijrah apa tu? Hijrah lah. Hijrah ni maksud taubat tu atau hijrah secara fizikal tu kan? Hijrah fizikal punya kita taubat pun iyalah. Yang haji ni memang haji. Kalau haji lah. Haji boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Haji yang mabrur. Tapi kalau balik haji pun masih ni, tu tak nak cerita lah. Riwayat Muslim nombor 121, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Diriwayatkan juga dari Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada golongan manusia dari golongan musyrik yang mana mereka membunuh dan banyak membunuh. Mereka juga berzina dan banyak berzina. Bukan berzina saja, banyak berzina. Banyak tu. Berzina, banyak berzina. Kemudiannya mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun berkata, sesungguhnya apa yang kamu katakan dan apa yang kamu bawakan adalah baik. Jikalau kamu memberitahu kami bahawa segala apa yang telah kami lakukan itu akan dihapuskan dosa-dosanya, maka sudah lama kami akan menyambut ajakanmu itu. Lalu Allah pun menurunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allah. Ada sabdu ke situ? Typo tu. Ilahan akhara
wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu. Ada lagi sabtu tu. Illa bil haqq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak athama, zalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan sesiapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan menurunkan ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Riwayat Muslim nombor 122. Siapa nak beli Sahih Muslim bolehlah beli, ada dalam katalog. Dan ingat serta yakinlah apabila seseorang pendosa menyesal, meminta ampun dan membuat amalan soleh, pasti akan diampunkan dosa-dosanya, bahkan ditukarkan kepada pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila saliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka digantikan Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesiapa yang bertaubat dengan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Boleh pula pahala dosa tu jadi pahala pula. Jadi jangan buat dosa banyak betul. Jangan duk fikir macam tu lah. Jangan fikir macam tu lah kan. Macam mana nak kena balance kan dengan kita kena tahu satu benda, kita tak tahu mati bila. Itulah. Itu yang penting. Itu yang nak balance kan pemahaman macam tu kan. Kita boleh lah tu. Nanti jagi taubat. Jangan lengah taubat. Tapi satu benda, tahu tak mati bila. Itu je. Bila nak tak ada jaminan. Langsung tak ada jaminan bila kita akan mati. Berapa dah? Pukul berapa dah pula? Berapa lama masa? Sekejap je. Hari ni pendek. Walaupun dah 2 tajuk pun masih pendek, tak apalah. 5 ni aku rasa minggu depan pun. Rintihan bukan rintihan rindu. Rintihan rindu tu lagu. Sudahlah sampai situ. Apa lagi apa nak cerita? Cerita lagi Apa nak PSA ke nak PSA terus? Kes banyak ni. PSA terus kan. Kes banyak ni. Ada ni punya berapa? Saya tengok ada ni punya berapa. 8 hari bulan 11. Tengok berapa. Kes COVID, coronavirus disease 19. Bukan yang 2020 punya, ni yang 2019 ni. Boleh, ni aku tak dapat. Sekejap aku buka wifi. Mari orang tu jam kan. Berapa? Oh, Omis Omis Oh, dah auto connect. Lah kan dah ni hari tu. Ingatlah. Berapa kes hari ni? Kementerian. Macam mana auto ni? Lebih lah. Apa dah ada lagu? Dia auto kan?
video tu. Kematian. Kematian. Sebab sabar je 524. Selangor tadi. Selangor 148. Oh boy. Oh, ini 800. 800. Oh. Turun. Tapi hari ni lah. Hari ni tu. Tapi ingat 3 hari 3 lepas. hari kan? dah 1000. Hari ni 811 kan. Yang itu 1700 tu. Ha. Sebelum tu ada yang 1008 tak ada, 1007 benda tinggi kan. 1799. Tak ingat aku. 782 je tu. Itu paling tinggi kan. Itu paling tinggi. Itu yang terus ambil kau. PKPB. Kecuali Pahang, Kelantan dan Perlis. Ada orang kata. Jagalah. Ni bukan PKPB lagi, dia PKP. Perintah Kawalan Pergerakan kecuali Pahang, Kelantan, Perlis. Itulah. Tapi macam tu lah. Apa? Tak function lah PKPB. Macam tak function. Sebab bila kata bersyarat orang ambil lengah syarat tu kan. Dia jadi macam tak function. Aku bukan jadi macam tak function. Memang tak function lah. Kan? Sebab kalau function, asalnya Selangor dengan Sabah je kan. 4 daerah Sabah tu. Sekarang seluruh Sabah. Bukan Selangor je dah. Kecuali 3 negeri tu. Makin tersebar pun. Maksudnya orang satu mungkin orang pun tak patut merentas daerah, merentas negeri ni kan. Itu satu. Dan satu lagi mungkin macam tak ada penguasaan macam tak ketat. Kau tak macam mana boleh sebar sampai macam tu kan. Betul. Tapi ini kena ni lah. Ini kena cerita. Dosa-dosa yang ni kena cerita. Dosa menyebarkan penyakit ni kena cerita. Dia melibatkan orang awam. Kita pun tak adalah sebut spesifik orang apa-apa. Kan, kalau dia salah, kita kena report. Kan? Kita kena report orang tu. Nampak orang pegang gelang pink kan. Kita kena tunjuk. Yelah, tunjuk dekat orang. Kena hati-hati dengan orang ni. Orang ni positif. Dia pakai gelang pink. Jangan dekat dengan dia. Nampak dengan dia lari. Kan? Macam tu. Ni kena cerita lah sebab melibatkan awam. Janganlah kita cerita zina ni lain. Zina ni tak melibatkan orang awam. Pergi nak cerita jagalah jarak. Bisik-bisik ni. Tolonglah. Jaga SOP. Jagalah jarak. Jaga SOP, jaga jarak. Pakai mask. pakai mask bukan di dagu. Pakai mask tu kena tutup hidung dan kena mulut. tutup hidung. Jangan tutup mata. Tak nampak. Jangan di dagu jangan di dagu. Kalau nak makan buka terus. Jangan letak kat dagu. Akan menyebabkan kuman pula nanti. Apa lagi? Yang memerlukan untuk merentas daerah, dapatkanlah surat. Cari surat. Kalau perlu cari surat. Dapatkan kebenaran. Apa lagi? Jangan tak payahlah balik-balik kampung sangat. Memanglah cuti minggu depan cuti lama kan. Tak payah nak balik-balik kampung sangat. Tak ada keperluan tak payah keluar. Tak perlu kan. Pun kalau tak ada keperluan tak payah pergi tempat awam. Tak ada pasal pula kita pergi cari. Kita negatif pergi kan. Kita tak ada apa, tak kena corona. Pergi tahu-tahu kena call, dapat call. Klinik suruh buat swab test. Klinik berdekatan. Sebab ada orang yang pergi sama hari dengan kita positif. Dah tak pasal-pasal kena 2 minggu. Kena kuarantin 2 minggu. Macam ada member kan. Ada member seorang kena kuarantin 2 minggu. Tak pasal-pasal Ya. Kuarantin duduk rumah Kuarantin duduk rumah. Kuarantin ni yang main-main tu merosakkan minda. Bukan merosakkan minda, ada kesan dia terhadap minda. Kau bayangkan kau tak bercakap dengan orang 14 hari. Tak boleh keluar rumah kuarantin ni. Tak boleh keluar rumah. Kau tak menghadap matahari. Kau tak hirup udara segar. Kena duduk rumah je. Tak boleh even pergi kedai tak boleh 14 hari kan. 14 hari. Yang kita yang ni yang
Biasa ni boleh lagi keluar rumah. Walaupun memang tak bagi mana, boleh keluar rumah boleh lagi. keluar Ni rumah, memang boleh tak keluar halaman rumah. Ha, Tak boleh tak langsung. boleh. Sepatutnya ke SOP tak boleh lah. Buka tingkap pun tak boleh kan. Kita tahu. Buka tingkap tak boleh, keluar lah dia punya ni. Oh, ya? Ha. Oh, serius tak? Oh, dahsyat. Dahsyat lah. Janganlah, jangan. Tapi lah, kalau Tak lah perlu, andai tak kata lah, andai nak uzubillah, kalau ada pula kena kuarantin kan. Kalau tak tahu nak buat apa kat rumah tu. Ni lah. Dengar lah. Dengar. Dengar. Tak ada buku tak apa. Kalau tak ada buku, boleh beli. Boleh beli. Buku ada. Kita boleh beli. Bukan beli kan. Kita boleh order kan. InsyaAllah tak perlu. sampai cepat lah. InsyaAllah sampai. Post cepat masih lah. berjalan. Post Post masih masih berjalan. Dia bukan macam dulu pun PKP post jalan kan. Jalan je cuma kalau dulu teruk sebab banyak sangat pakai Banyak post kan. sangat, Lambat tu kan. Sekarang dah kurang sikit aku. Sekarang post Sebab dah. sekarang pun diorang dah dah hire orang awam kan. Siapa-siapa yang nak buat part time macam tu kan. Pun boleh lah siapa nak kerja kan. Cuba tanya post. Aku rasa post buka siapa ada van sendiri kan. Siapa ada van sendiri boleh ni kan. Tak silap aku lah. Aku ada nampak. Siapa ada van sendiri boleh hantar barang-barang pos. Cuba tanya. Siapa yang terjejas pendapatan tu, cuba tanya. Apa lagi? Dah, itu je lah kot. Siapa nak beli buku, ingat katalog ada. Kita link katalog kita ada kat bawah. Kita punya link media sosial pun ada kat bawah. WhatsApp, Telegram, apa lagi? Instagram. Apa lagi? Itu je. WhatsApp, Telegram, Instagram. Aku macam Facebook. Aku lupa satu. Facebook. Banyaklah kita ada, tengok je lah. Tengok. Nak apa? Shout out. Bagilah hai. Kan. Saya dengar I'm listening to nanti mana tahu dapat buku free ke? Tanya bos lah, tanya bos lah. Siapa bos? Bos lah. Okay, jangan lupa like, share, subscribe, like page Facebook and follow Instagram. Apa lagi? Subscribe penting. Subscribe kan free. So lepas ni akan ada banyak lagi video-video. Banyak lagi. Kita lama tak publish video sebab Masalah teknikal. PKPB. PKPB. Ni dah mula nak start balik, harapnya tak ada SOP yang lebih ketat lah. Kalau ada sarangan tajuk kita nak buat video apa, boleh cadangkan kat komen. Boleh cadangkan. Kalau ada nak buat video, boleh juga bagi tahu kita. Nanti kita bagi step-step yang kita boleh untuk bagi video kat kita lah. Apa lagi? Cukup lah sampai situ. Subscribe penting. Apa lagi? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.